Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 iaitu kumpulan 1 Bilik LDP siri 28 PTM 2026 ingin membentangkan sebuah video pendek yang bertajuk Pengurusan Rasuah yang terdiri daripada Laina binti Badari, Lia Natasha Insui binti Muhammad Izami, Liao Fulo, Marhain binti Muslim, Maksra Vaneli Majawal, Mazlan bin Ginda, Maznani binti Sudirman, Mimi Kartika binti Josimin, Muhammad Akmaluddin Syarif bin Muhammad Nur, dan Muhammad Azman bin Hamzah. Seterusnya, kita pergi kepada definisi rasuah. Apa itu rasuah? Rasuah ialah perbuatan memberi atau menerima suapan untuk mendapatkan kepentingan. Dan yang kedua, perbuatan rasuah ini menyalahi undang-undang serta mencemarkan integriti perkhidmatan awam. Rasuah ialah usaha yang dilaksanakan untuk mencegah, mengesan dan mengambil tindakan terhadap perlakuan rasuah. Ia bertujuan memastikan tadbir urus yang telus, berintegriti dan beraccountability. Selain itu, pengurusan rasuah melibatkan pelaksanaan sistem kerja yang dapat mengurangkan peluang berlakunya rasuah serta memupuk budaya kerja beretika dalam kalangan pejabat awam. Sekarang saya akan terangkan punca-punca berlakunya amalan rasuah. Yang pertama ialah kegagalan pentadbiran, kedua konflik kepentingan, ketiga kelemahan kawalan, dalaman dan ketidakpatuhan, keempat kurang ketulusan, kelima kurang sokongan dan kesedaran rasuah, keenam karenah birokrasi, ketujuh kurang pengesanan awal, kelapan kurang usaha pencegahan rasuah, dan terakhir kelemahan penguatkuasaan. Seterusnya, dalam institusi pendidikan, rasuah boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Yang pertama, memberi atau menerima wang sebagai suapan. Contohnya, seseorang menawarkan wang untuk mendapatkan kelebihan seperti kemasukan ke dalam institusi. Yang kedua, pemberian hadiah atau cenderamata kepada pihak yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan dengan tujuan memperoleh layanan istimewa. Yang ketiga, penyalahgunaan kuasa atau jawatan. Misalnya, menggunakan kedudukan untuk memberi keutamaan kepada individu tertentu tanpa mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, penyelewengan dana atau harta awam boleh berlaku apabila peruntukan sekolah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akhir sekali, pemalsuan dokumen atau maklumat seperti memalsukan rekod, sijil atau tuntutan bagi mendapatkan manfaat yang secara tidak sah. Seterusnya adalah kesan rasuah. Rasuah ini memberikan kesan yang sangat besar kepada institusi pendidikan dan juga negara kita. Salah satu contohnya adalah apabila seseorang memperolehi pangkat melalui rasuah, maka hak seseorang individu yang benar-benar layak akan dinafikan. Apakah akibatnya? Akibatnya, kualiti pendidikan akan menjadi merosot. Masyarakat juga hilang kepercayaan terhadap institusi pendidikan dan budaya tidak berintegriti semakin berleluasa. Seterusnya, ekonomi negara juga menjadi lemah kerana dana disalahgunakan, imej negara juga tercemar di mata dunia, dan jurang sosial semakin melebar. Pernahkah kita terfikir apakah yang menjadikan seseorang penjawat awam itu dihormati dan dipercayai? Jawapannya ialah integriti. Antara contoh ikon penjawat awam berintegriti ialah Tan Sri Abu Qasim Muhammad, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM. Beliau dikenali kerana ketegasan dalam membanteras rasuah tanpa mengira pangkat. Selain itu, Tan Sri Amrin Buang, bekas Ketua Audit Negara, juga merupakan contoh terbaik. Laporan audit beliau telus dan berani mendedahkan penyelewengan dalam pengurusan kewangan negara. Tokoh-tokoh ini menjadi inspirasi kerana mereka menunjukkan bahawa integriti lebih penting daripada kepentingan diri. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mencegah rasuah. Yang pertama, pendidikan integriti, iaitu pendidikan anti rasuah sejak di bangku sekolah lagi. Yang kedua, memupuk nilai amanah, jujur dan bertanggung jawab di kalangan pendidik. Langkah pencegahan rasuah yang seterusnya ialah sistem kerja yang telus, seperti mengamalkan prosedur kerja yang jelas dan telus. Yang kedua, menggunakan sistem digital bagi mengurangkan campur tangan manusia serta memastikan semua urusan direkod dan didokumentasikan. Yang ketiga ialah langkah pencegahan rasuah pengasingan tugas, seperti membahagikan tugas mengikut bidang kuasa serta mewujudkan semakan dan kelulusan oleh pegawai lain. Yang terakhir ialah langkah pencegahan rasuah audit dan pemantauan, di mana pihak berkaitan menjalankan audit dalaman dan luaran secara berkala agar jenayah rasuah dapat dibendung. Peranan SPRM dan kaitannya dengan institusi di sekolah. Terdapat 3, iaitu menguatkuasakan undang-undang, memberi pendidikan anti rasuah, menerima aduan orang ramai. Memberi pendidikan anti rasuah. SPRM menjalankan ceramah, kempen dan program kesedaran untuk membentuk masyarakat yang berintegriti. Situasi di sekolah, nilai anti rasuah boleh diterapkan melalui pelajaran, perhimpunan, ceramah mingguan, dan aktiviti kelab bagi membentuk murid yang jujur dan bertanggung jawab. Apabila kita dapat elakkan jantung terhadap rasuah, sebenarnya kita ada nilai-nilai integriti. Di sini saya menjelaskan dalam konteks sekolah lebih kepada guru. Guru itu dapat bersikap jujur, salah satunya dalam penyampaian ilmu. Selain itu, amanah, iaitu menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi.
Selain itu, bersikap adil, melayani sama rata tanpa mengira latar belakang. Selain itu, bersikap profesionalism, iaitu mematuhi etika perguruan. Selain itu, berdisiplin, iaitu mematuhi peraturan sekolah. Di samping itu, guru dapat menghormati orang lain, terutamanya murid, ibu bapa dan rakan sekerja serta pengurusan sekolah. Dan akhir sekali, bersikap keberanian moral. Guru dapat mempertahankan kepentingan murid. Baiklah, sebagai kesimpulannya, integriti ialah asas kukuh bagi pembentukan masyarakat yang beretika serta negara yang maju. Setiap daripada kita memegang amanah besar untuk menolak rasuah dalam apa jua keadaan. Marilah kita mengamalkan sikap jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam setiap aspek kehidupan seharian. Bersama-sama, kita bina budaya kerja yang tulus, bersih dan berintegriti demi kesejahteraan bersama. Maka dari itu, perubahan bermula daripada diri sendiri. Marilah kita bersama-sama mengamalkan integriti dan menolak rasuah demi masa depan negara yang lebih cemerlang. Tolak rasuah, utamakan amanah. Terima kasih.